power engineering overseas. So power engineering ni basically dia pasal dia electrical engineering tapi dia sub-skill to electrical engineering, electrical power engineering. Okay. Jadi waktu YTN, interview dia bagi aku agak susah, serius, sebab aku tak prepare banyak sangat tau tentang electrical. Hello? Dengar? Okay. So untuk YTN ni kesilapan aku tak prepare sangat pasal electrical power engineering ni secara mendalam. Sebabkan aku banyak prepare pasal soalan-soalan basic macam introduce yourself, leadership experiences, charity experiences, why did I apply for that course and all the basic questions lah. Sebab tu kan my first interview. So aku pun tak adalah sangat tahu kan pasal interview ni. So banyaklah kesilapan aku buat. Jadi korang jangan ulangi kesilapan macam aku. Make sure kalau korang apply for one course, you really know about that course. That means you know what the course is for, what you're going to work as, and maybe kau tahu jugalah macam sedikit sebanyak tentang apa pasal gaji course tu ke, pasal prospek, semua benda lah. And juga pasal konsep-konsep dalam engineering kan, kalau korang nak apply for engineering, memang sangat berguna kalau korang tahu. So waktu aku, dia tak ada pun soalan basic, serius tak ada. Dia terus masuk ke soalan engineering tau. Aku dah lah macam waktu cuti kan, tak sentuh langsung tau buku fizik kan. Memang dah 6 bulan, 7 bulan lah tak sentuh. Lepas tu, dia tanya aku soalan engineering yang memerlukan basic physics lah, physics SPM. Antara soalan yang aku ingat, dia tanya how is power generated, how does TNB transmit electricity efficiently, how do you calculate electricity bill, all these questions regarding electrical power engineering lah. To me, it was quite difficult because I didn't prepare beforehand because, I only prepared the basic questions, right? So that is my mistake. If you are to apply for something, make sure you know some basic things about that course you're applying. Okay? Especially kalau engineering, computer science ke apa kan. Make sure, ingat balik lah SPM punya syllabus sebab diorang akan tanya kau soalan berdasarkan apa yang kau dah tahu kan. Macam SPM kan. So make sure korang macam refresh sikit-sikit lah kan. Benda yang ada kaitan. Contoh kalau kau apply for chemical engineering, korang refresh lah sikit bahagian chemistry dengan fizik kan. Saja kokok diorang tanya. So that's my mistake lah. Aku tak refresh sangat. Tapi aku jawab lah juga kan. Tapi jawapan aku tak adalah memuaskan. So untuk YTN, memang diorang psycho juga. Korang mental kena kuat. Memang aku kena psycho gila lah. Macam dia tanya aku berapa banyak scholarship aku apply. Aku cakap kan semua scholarship aku apply. Lepas dia tanya course apa semua kan. So aku ada satu course aku cakap lah economy kan. Dia kata so are you interested in economics or engineering? So time tu kau kena pandai-pandai lah. Jawab interview tu lah. Janganlah bagi diorang rasa kau tak minat course yang kau apply tu. Kau katalah macam bagi alasan kalau aku katalah I actually applied for economics because my mother insisted me to do so kan. Walaupun bukan, that's not the case kan. Sebenarnya aku memang minat economics pun over engineering. But you just have to come up with a reason or an excuse lah to not make it seem like you're not interested. Okay? Tapi unfortunately for YTN, aku tak lepas. I was rejected. And kalau korang nak tahu, Alisha, dia dapat electrical power engineering course dekat belajar buat degree nanti dekat United States, dekat Amerika. Nanti korang kalau Alisha masuk lah, aku tak pasti dia masuk ke tak, tapi kalau dia masuk korang boleh tanya. Tak pun korang contact dia personally kan. Tanya dia macam mana nak score YTN kan. Okay. So sekarang ni aku pergi ke Bank Negara Malaysia pula. Okay. So kalau korang tahulah, tak pasti korang tahu ke tak, tapi aku dapat offer untuk buat degree in economics dekat United Kingdom oleh Bank Negara. So yang ni memang economics ni memang first choice aku lah. So aku memang agak gembira lah dapat kan. So aku akan cerita aku punya experience kat korang. Macam mana aku go through the interviews, application process and all of that, right? Okay. So the first stage is the application process. Application process, firstly, you have to meet the minimum academics requirement. For Bank Negara, specifically, it's
8 A solid tak pun A+, 8 A solid tak pun A+, okay? Tu minimum requirement lah. Since aku punya results 7 A+, 2 A's, aku lepas lah minimum requirement tu. And then korang kena bagi tahu co-curricular achievements. Korang kalau boleh bagi tahu juga charity achievements if I'm not mistaken. Macam korang dah banyak buat aktiviti kebajikan kan. Korang letak sijil aktiviti kebajikan korang. It's a plus point for you lah if you do a lot of charities. Sebab it makes you look like you care about human society kan. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu waktu application process tu juga ada essay. Essay tu tak adalah berapa susah sebenarnya. Essay tu dia just 500 patah perkataan and you have to answer based on the question given. So the question, I can't remember whether it's only one or two questions, tapi it's either one or two questions lah. You have to answer your essay based on. Question dia tak susah pun, aku tak berapa ingat, tapi it's very easy lah. Lepas tu nanti kan, waktu korang dah habis SPM, pergilah macam seminar ke apa kan. Diorang akan ajar lah cara korang nak buat essay semua tu, diorang akan bagi tips lah. Aku tak pergi, tapi aku buat essay tu, lepas aku buat, aku minta ayah aku check, aku minta abang aku check, sebab diorang kan macam hebat kan dalam English kan. So kau bagilah siapa-siapa yang hebat dalam English untuk check, macam cikgu English ke, saudara mara yang hebat English ke, korang bagi diorang check korang punya essay. Okay? Kalau korang ada saudara mara yang lecturer pun lagi bagus, sebab lecturer ni diorang macam ada experience sikit tau dalam academic writing. So if you guys want to check with them, it's actually very highly recommended because they can like edit your what do you call it, the essay, so that it becomes more friendly lah kan untuk orang baca. Okay, so tu application process. Lepas application process, dia ada interview process pula. So kalau for bank negara, they have 2 sessions. The first session is group discussion. The second session is personal interviews. Okay? So aku mula dengan group discussion dululah. Kalau untuk bank negara, waktu group discussion, diorang akan bagi case study tau. Case study ni macam satu projek yang korang kena buat as a group. Dalam group aku ada 5 orang dan case study tu secara umumnya pasal satu company yang dah nak bankrupt tau. Lepas tu sebagai satu team of business analyst, apa yang kita kena buat untuk come up with the solution to prevent the company from bankrupt. So tu apa yang kita kena buat lah. So korang kena pandai lah macam teamwork kan, with each other semua tu. So tips yang aku boleh bagi, when having a group discussion, make sure that you don't appear too dominant. Meaning that you want to control the entire conversation. Kau tak bagi siapa-siapa cakap, don't do that because it's very bad. So what you need to do if you want to appear dominant is you need to appear dominant positively. Macam ni lah, aku bagi contoh, macam waktu aku group discussion, aku ada seorang member ni, dia pun dapat sekali dengan aku. Dia dominant, tapi cara dominant dia control conversation tu, macam dia bagi semua orang cakap tau. Dia bagi peluang untuk semua orang cakap. Macam contoh kan, kita tengah ada group discussion, tiba-tiba ada seorang tu macam diam kan. Lepas tu member aku ni, dia kata, dia bagi laluan lah, dia bagi macam kata, nama dia, nama Syarafi kan. Kata, Syarafi, do you want to give your opinion on this? Macam kau bagilah kan. Bagi semua orang involved because the main point of group discussion is not actually to flex your individual ability, but rather it's for you to achieve as a team. So you need to try your best to actually make everyone participate in the discussion, okay? So that's the main point. And dalam team tu juga, selain korang macam tolong teammate lain, make sure if you have a lot of ideas, good lah, you contribute ideas. But if you don't have ideas, what you can do is try to combine other people's ideas together and provide your own set of justification. That is highly recommended lah if you don't have any ideas kan. Because it makes you participate in the discussion and it makes you talk a lot as well lah. Tapi jangan cakap banyak sangat. Jangan sebab kalau boleh kan, bagi orang lain cakap juga. Jangan kita je nak cakap. And kalau nak disagree boleh. In a group discussion you can disagree, but there is a way for you to disagree. Make sure kalau kau nak disagree, you disagree politely tau.
secara sopan. Macam contoh kan, aku ada je banyak disagree tau dalam group discussion. Tapi make sure kalau kau nak disagree macam aku kan. Aku kalau disagree, contoh nama dia Sharafi kan, kata okay, I think Sharafi has a point. However, I think we should so kau faham kan maksud aku kan? Buat secara polite. Tak pun kau katalah macam contoh kalau korang nak intercept kan bila orang cakap, kau katalah macam okay, if you don't mind, I want to add a little bit more kan. Macam tu lah. Kau try macam do everything politely. If you want to disagree, disagree politely. So that's the key thing that you have to do. And then satu lagi, sebelum group discussion tu, kita orang actually ada ice breaking session tau. So ice breaking session is basically a session where you get to know your group mates and your interviewers. So during that session, I suggest you guys to make yourself appear happy-go-lucky lah. Macam you have a bubbly and happy-go-lucky personality, because a lot of scholarship providers, they actually are very interested in students who have that kind of personality, you know. Kau tahu tak, happy-go-lucky tu kan macam dia socialize, dia macam kelakar-kelakar sikit, dia happy semua kan. So korang try buat macam tu. Sebab aku kan, waktu, even though my actual personality is not really that bubbly or happy-go-lucky, but if you want to fake the personality, you can. But you have to do it from the get-go lah. From daripada awal lagi. Okay, kalau korang nak fake personality, make sure korang buat pada awal. Macam aku kan, aku macam bila ice breaking session tu, aku sembang-sembang kan, macam sembangan member. Biar ngamsoy lah. Macam jangan appear awkward. Because dalam group aku, ada seorang ni sebenarnya, dia pandai, dia dapat 10A+. Tapi, the only problem with her is, she was rather awkward lah in my opinion. Because when we were introducing ourselves, and we were having a chit-chat with each other, she was like isolating herself sebab dia tak join sangat kita orang punya conversation. So you have to prevent yourself from doing that, because it makes you look macam tak best lah kalau nak sembang-sembang kan. Sebab kita nak ada friendly semua, nak tunjuk yang kita ni macam selesa dengan orang lain semua kan. So korang try to develop a bubbly and happy-go-lucky personality. Kalau korang tak ada pun, just for the interview, for the sake of the interview. Sebab tu apa interviewers nak. Okay, group discussion dah habis, personal interview pula. So waktu Band Negara ni, personal interview dia, in my opinion lah, it was very tough, because they actually asked a lot of advanced questions tau. Tapi don't worry, it depends on individuals juga. Maybe sebab waktu discussion tu aku ada macam forward a few like, bukanlah advanced ideas, tapi ideas yang orang tak selalu tu kan, tak selalu mention. So maybe diorang fikir aku ni hebat kan. Tapi aku tak hebat pun, sebab tu diorang tanya soalan yang susah kan. So dia depends on individual. So contoh kalau korang low key sikit kan, korang macam tak ada sembang idea yang macam hebat-hebat, maybe diorang tanya kau soalan yang macam mudah-mudah ke. So depends on individual. Tapi macam kalau aku, waktu personal interview tu, mula-mula diorang tanya basic questions, like introduce yourself, why did you apply for economics, why did you apply for the scholarship, leadership experiences. Lepas tu ada juga dia tanya soalan situasi, macam bila yang aku rasa aku telah gagal sebagai seorang leader apa kan. So you guys have to prepare for those questions lah kan. Sebenarnya interview ni, dia more to preparation untuk interview, dia more to a session of reflecting yourself tau. Korang reflect balik diri korang macam mana semua kan. Korang reflect balik experience korang dekat high school, dekat MSM kan. Apa korang buat sebagai seorang leader. Korang track balik korang punya achievement semua tu kan. So that is the preparation for interview lah kan. So aku, lepas diorang dah tanya basic questions tu, after that, they ask me some questions about economics tau. Soalan economics ni susah sikit lah. Memang bagi aku susah kan. So soalan yang ditanya kat aku, dia tanya, given that capitalism has prospered our economy towards success, and inequality is a natural part of capitalism, and poverty is a natural part of inequality, how do you then square your goals of reducing poverty
with the existence of capitalism in our country's economic system. So time aku dapat soalan tu, memang aku gelabah kan. Soalan susah nak mampus kan. Tapi jangan gelabah. Bila kau dapat soalan susah, this is my advice. Firstly, you take a deep breath. And then before you answer, you give a preface. Preface is basically like when they ask you a question, you begin to answer with, oh, that's an interesting question. I've never thought of that. Give me a few seconds to think. Basically cakap macam tu lah. And then bila dalam beberapa saat tu, you guys try to organize and structure your thoughts, okay? And then you guys answer slowly. Korang bila cakap, jangan cakap laju lah. Macam, it's actually very bad. If you want to talk, just talk in a natural pace. Tau? Macam just cakap biasa, tak cakap laju-laju kan. Cakap macam tengah cakap dengan member kan. So, aku jawab lah soalan tu kan. Alhamdulillah aku rasa aku jawab dengan agak okay lah. Sebab aku jawab pakai basic economic principles. Aku cakap, I told them the difference between absolute poverty and relative poverty, and how relative poverty is inherent in inequality, and absolute poverty we need to eradicate, something like that lah. Malas nak cakap sebab panjang soalan jawapan dia. So basically korang kena prepare. Kalau korang apply for course, suatu course tu, korang kena prepare pasal course tu. Korang kena tahu pasal course tu. Korang kena tahu the basic concepts of that course. You have to know a little bit of current issues about that course as well. So kalau korang nak apply for Bank Negara, make sure, kalau for Bank Negara, dia orang offer ni course yang macam kira-kira macam accounting, actuarial science, economics, computer science, data science, mathematics, statistics, law. Ada lagi nanti korang tengok kat website dia orang. Lepas tu, waktu interview tu juga, korang make sure you guys look presentable in front of the interviewers, because psikologi manusia, diorang bila nampak orang yang lagi handsome, lagi kemas, lagi lawa kan, diorang akan automatically rasa yang orang tu lagi competent tau. Orang tu lagi hebat dari segi akademik, dari segi semua benda. So if you want your interviewer to have that perception on you, make sure you dress well. Make sure you look presentable. So that's one tip. Another tip is when you're having a session with your interviewer, make sure you put on a smile, because aku rasa lah it gives off a positive vibe from you lah. But don't put on a smile every time they ask you a question, sebab macam creepy kan. Bergantung pada soalan lah. Kalau soalan tu macam cepu mas, tu macam agak kau rasa macam kau tak patut senyum, tak payah senyum lah. And then satu lagi, aku dah lupa nak cakap tadi. Waktu interview tu, make sure korang buat something yang buatkan interviewers tu memang ingat korang. Serius. Yang waktu diorang, contoh kan, diorang nak discuss, diorang nak select siapa untuk interviewers tu kan. Untuk interviewers pula. Diorang nak select siapa untuk candidates scholarship tu, untuk recipient scholarship tu. Korang make sure yang diorang ingat korang tau. Macam kalau aku, sekejap sejuk pula. Okay. Kalau aku kan, aku waktu interview tu, cara aku buat diorang ingat aku, tak tahulah jadi ke tak, tapi aku kan ada baru start satu blog kan. So lepas dah towards the end of the interview tu, aku adalah share link blog aku dengan diorang. Lepas tu aku katalah, I just wanted to share this blog with you guys because to me it's a personal achievement outside of school that I've always wanted to do. Lepas tu kau cakap lah semua tu kan. Lepas tu aku ada juga tunjuk yang magazine yang aku buat kat sekolah dengan the school's magazine team kan. Tunjuklah juga. Lepas tu aku tunjuk trofi debate tournament yang aku menang tahun ni, awal tahun. So tapi korang jangan tunjuk tu cara macam korang nak batak tau. Korang tunjuk macam cara korang appreciate your achievements. Macam korang genuine lah. Macam korang honestly appreciate what you do. Lepas tu, make sure in an interview, you say everything honestly, okay? Don't fake your facts, because all these interviewers, they are actually experts in their fields and they've been doing interviews for quite a long time. So if you guys fake your facts, then most probably they're going to spot it, okay? They're going to find out, number one.
And tu macam akan buat korang punya chances to get the scholarship kurang lah. Number two, kalau korang fake korang punya experience pun, macam boleh je korang nak tambah sikit detail kan, tapi kalau macam benda tu memang sumpah fake gila kan, tu pun orang boleh tahu dengan cara korang cakap semua kan. So make sure korang prepare well. Kalau korang nak fake sikit pasal experience, contoh kan, korang betul-betul buat charity kan, tapi korang tambah sikit detail-detail nak bagi macam cerita tu sedap, tak apa. Boleh je buat macam tu. Tapi janganlah tipu yang obvious sangat kan. Sebab orang boleh tahu. Okay, so honest. And then last but not least, you guys have to, I think you guys have to work on your fluency, because whether you like it or not, the fluency in the English language actually gives a plus point lah for the interviewers. Sebab when you are fluent, diorang akan rasa macam, oh budak ni mesti apa, macam dia leadership kan, macam dia ni competent ke apa kan. Sebab most scholarship providers memang dia nak orang yang ada soft skills tau. Bukan saja dari segi fluent in English, tapi dari segi communication, dari segi leadership, semua bagai kan. So, korang practice fluency korang. Macam daripada sekarang kan, try to talk in English. So that it will benefit you later when you want to apply for the scholarship. Okay? Nanti macam diorang akan beritahu lah JPA Mara punya macam mana. JPA Mara dia ada 2 bahasa, nanti diorang beritahu. So cara korang nak improve English, okay ni last lepas tu aku nak bagi diorang cakap pula. So cara korang nak improve English, ni take note First, you guys have to have confidence when speaking, okay? Doesn't matter whether you have grammatical errors or your sentence is not perfect, just talk with your friends in English, because that's how you improve. Even if people want to judge you, which people will, you just talk in English, because at the end of the day, it's for your self-improvement. It's not for their self-improvement. So, pedulikan apa orang cakap. Korang just have confidence to talk in English, alright? The second thing is, try to engage in a lot of intellectual discussions using the English language. Because when you engage in intellectual discussions, your mind will actually come up with a lot of critical thoughts, and you translate those thoughts into your words. And when that happens, you do it a lot of time, repeatedly, your mouth, macam your pronunciation and all of that will actually grow accustomed to your thoughts. And then it's easy for you to talk with other people in English. The third tip is, korang try cakap on a daily basis lah English tu. Macam contoh kan, korang sembang-sembang kawan, try lah macam sembang dalam bahasa Inggeris, ataupun kalau chat dalam WhatsApp pun chat lah dalam bahasa Inggeris. Tapi bertempat lah kan. Janganlah asyik cakap bahasa Inggeris je, nanti orang pun kata acah kan. So bertempat. Kalau dengan orang-orang yang kau selesa, cakap lah bahasa Inggeris kan. Nak improve, jangan malu lah. So itu saja daripada aku. Okay, thanks Ilham. Saya pasti adik-adik kamu ni ada banyak soalan nak tanya, tapi kita akan buat Q&A session last kali Okay, kita go to another. Siapa? Dina ke? Siti Aisyah, siapa nak mula? Siapa? Siti Aisyah. Okay, Aisyah dulu. Alright. Cikgu dengar tak? Aisyah, suara kurang dengar sikit. Korang dengar? Kena cakap kuat sikit. Okay. Sekejap lagi. Okay, cikgu dengar tak sekarang? Better lah dari tadi. Better daripada tadi. Okay. Pada siapa yang tak kenal Akak Siti Aisyah, boleh panggil Kak Aisyah tu. Okay, Ibu. So, first of all, Akak telah dapat scholarship JPA Mara. Sorry Aisyah. Ya? Tak berapa jelas lah. Tapi cikgu ada dengar suara saya tak? Dengar. Cuma kurang jelas. Kurang jelas cikgu? Cikgu. Saya rasa dah boleh ni. Awak ada earphone tak? Kalau ada earphone tu mungkin boleh pakai mic kan? Dekat sikit. Saya tak ada earphone lah cikgu. Okay, better. Better. Dah kuat, dah better. Oh ya?
Saya start balik Okay. Okay, saya start balik. Aduh, okay. Kak Aisyah, akak penerima scholarship JPA MARA. So untuk akak mulakan, akak nak bagi tahu dulu JPA MARA ni kan bukan tak MARA kan kat belakang ni. So scholarship ni hanya untuk Bumi Putera sahaja. So tak ada Cina ke India ke, tak ada lah. Sebab Cina ke India, maksudnya orang Melayu lah, orang Melayu. Orang Melayu lah. So kompetitif tu kurang lah. Lepas tu untuk JPA ni akan ada interview dengan video. Sebelum interview tu korang kena buat video pendek, 1 minit ke 2 minit ke. Korang kena terangkan pasal diri korang, kenapa minta kos tu. Itu apa yang korang akan nampak diri korang dalam masa 10 tahun yang akan datang lah. So dengan itu, selepas habis buat video tu akan ada interview. Tapi yang nak nasihatkan, waktu buat video tu, kena buat video tu dengan meninggalkan good impression lah kepada interviewer. Sebab sebelum panel tu interview kita, interview tu akan tengok kita punya video dulu. So daripada situ dia akan nilai kita dulu macam mana. Okay, itu pasal interview. Lepas tu seterusnya akan nak bagi tahu untuk akak medik dengan engineering ni kena straight A. Dia tak boleh ada B lah. Med ke, bio ke, sains ke, saja sains tu tak boleh B. Kalau tak nanti kau punya JPA website nak apply tu, dia tak keluar pun. Course medik dengan engineering. Sebab nanti waktu kau nak apply tu pun kau kena letak dulu kau punya grade result tu berapa. So letaklah. Itu sebab tu akak minta sains sosial di Taylor University. Alhamdulillah akak masih dapat scholarship ni walaupun akak tak straight A. So korang kena apply jugalah walaupun korang ada B ke, apply je. Tak kisah korang tak straight A ke, just try lah. Lepas tu, waktu interview nanti akan ada 2 session. 2 session tu BM dengan BI. BM tu memang senang lah. Memang senang. Dia cuma tanya pasal diri korang, nak kos apa, macam tu lah. Lepas tu second session BI. BI tu bagi akak susah lah waktu tu. Tak tahu kenapa tapi sangat susah. Sebab dulu panel tu doktor. Lepas tu doktor tu pun tanya soalan memang high level thinking lah. Lepas tu korang kena sentiasa bersedia lah dalam apa yang diorang akan tanya. Sebab dia memang tak terfikir pun doktor tu akan tanya macam tu. Sebab tu lepas tu, ni nak ingatkan ni. Untuk sains sosial, akak jumpa pegawai JPA. Pegawai JPA tu kata untuk sains sosial memang JPA offer business. Business dengan hospitality, tu je. Dia tak offer benda lain. Memang tu dah dasar JPA buat. Tu memang kalau nak pergi tukar memang tak boleh. Sebab nak lahirkan usahawan lah. Nak lahirkan usahawan tu untuk Malaysia ni. Tu lagi satu, kan JPA nak lahirkan usahawan. Tapi JPA ni tak jamin pekerjaan lah di akhir korang habis degree nanti. Korang kena cari sendiri, kena daftar dengan apa nama dia? SPA. Korang kena daftar semua sendiri. So nanti korang kalau kerja betul-betul bawa under government, kena tak payah bayar balik lah kerjaan tu. Kalau dengan JLC macam Petronas, TMB semua tu, kena bayar 75%. Kalau dengan swasta 50%. Kalau tak kerja langsung, memang kena bayar full lah. Contoh kalau akak dapat Taylor kan, sampai degree RM100,000. Tapi kalau akak tak kerja langsung, memang RM100,000 tu kena bayar balik. Lepas tu, seterusnya, ni nak bagi tahu. Apa ni? Waktu kalau korang dapat result dapat ke tak. Kalau korang tak dapat, jangan sedih sebab akan ada rayuan online nanti. Korang kena buat dekat website JPA tu juga, rayuan online. So nanti korang kena buat justification lah pasal diri korang kenapa kena dapat scholarship ni. Cakap akak dapat pada situ lah.
akak terangkan panjang-panjang macam karangan tu. Tu alhamdulillah dapat juga di akhirnya. Tu sebenarnya tu je. Kak rasa kalau ada soalan boleh tanya dekat akhir session nanti. Okay, itu saja. Okay. Dan Dina. Dina boleh Dina? Okay, okay. Akak sama dengan Kak Aisyah. Tapi nak cerita story time interview. So macam akak cerita dulu preparation korang. So mula-mula korang isi website tu kan. Lepas tu nanti ada quizzes online. So korang jawab je lah macam yang kita dah selalu buat kat sekolah. Ujian apa nama dia tu? Yang kita buat dengan Cikgu Ilyas semua tu. Lepas tu nanti korang kalau korang dapat that offer, dia suruh buat video tu for 2 minutes. So kat dalam video tu, korang cakap lah korang nama apa, sekolah mana and your results. And then dia tanya kenapa korang kena cerita kenapa korang nak apply course ni and dekat mana. So macam maybe you want to apply medic in US. So korang cerita kenapa nak apply medic and then why do you nak dekat US, kenapa bukan UK, kenapa bukan tempat lain. Lepas tu korang cerita okay, so macam kalau ke US boleh explore this, explore that, okay, apa lah. Lepas tu korang cerita in 5 to 10 years time macam apa yang korang nampak diri korang tu kat mana. Macam okay, so kalau 5 years time kan, so setahun kita buat asasi and like 4 years buat degree. So masa tu korang nampak korang tengah buat apa, tengah kerja ke, tengah buat benda lain ke. And then 10 years time pula. 10 years time mestilah korang dah lagi tua, so dah lagi berpengalaman. So korang macam, in 10 years time I see myself doing this, doing that. Macam tu lah, macam korang dah boleh plan out your life lepas ni. And then macam tu je lah 2 minit tu cakap. Okay, lepas tu time interview pula, kita busy lah kot sebab kita orang kan online, korang maybe in person, so tak tahulah kan. But dia ada 2 panel, macam ada 2 doctors and ada 6 calon. So dia macam take turns. So akak first tau. So macam gelabah sikit tapi tak apa. Relax lah. So dia macam tanya and then so korang cerita lah, tell me a little bit about yourself. So korang cakap lah korang sekolah mana, semua tu macam biasa. And then okay, so korang terangkan lagi sekali kenapa korang nak course tu kat mana. Dia macam sama dengan video kita buat, but lebih mendalam. Korang macam jual diri korang lebih sikit lah, macam tu lah. Lepas tu and then dia macam tanya soalan berkenaan your course. So akak hari tu ambil minta science social juga, psychology. Lepas tu dia tanya, okay, kalau you get a job dekat UK kan, lepas tu kalau orang kat Malaysia need your help, kau balik ke tak? Macam kalau kau punya job tu memang dah secure kat UK, memang kau tak payah balik Malaysia semua tu. So tapi kalau nak balik Malaysia tu kena tinggal your job. So how do you selesaikan masalah tu? Korang balik Malaysia ke tak ke? Macam tu lah. So kau kenalah bagi jawapan yang buat diorang faham. Macam bagi diorang impression yang kau macam terima lah benda tu. Macam kau boleh dapat gunakan kau punya scholarship tu betul-betul. Contoh. Lepas tu, so and then korang cerita your strength and weaknesses. So macam make sure before the interview, korang dah macam the night before korang buat list. Apa korang punya strength, apa korang punya weakness, apa korang punya pengalaman. So nanti bila dia tanya, korang dah ada idea. So dia bukan macam on the spot korang nak jawab, oh aku hardworking. So korang dah ada idea korang punya ciri-ciri semua tu macam mana, ciri-ciri yang menawan, menarik semua tu. So korang cerita je dekat diorang. Betul lah, korang macam jual diri korang and make them impressed about yourself. And then kalau dia tanya what are you passionate about, apa yang something yang betul-betul kau suka nak buat. So korang cerita lah, korang cerita dengan jujur sepenuhnya, honest. Oh, lepas tu JPA kan dia 2 bahasa. So tekankan practice lah cakap English and Malay. Sekarang kita jangan pula over English pula kan. Sekarang kan semua cakap English. So korang cakap Melayu. Melayu tu still praktikkan guna Melayu yang, bahasa Melayu yang apa tu? Yang macam professional lah. Kita kan cakap macam bahasa sikit. So korang cakap professional semua tu and then in English semua tu
fluent, make sure all that semua tu korang dah biasa bercakap in English and Malay dengan fasih. And then so macam tu lah, that's like the first round, ada 2 round, and then take turn, and then the second round is like a group discussion, right? Lepas tu group discussion tu dia tanyalah like satu soalan and semua orang kena jawab, like take turns jawab. So macam dia tanya, akak punya macam pelik sikit lah, dia macam tanya pasal sawah padi, dia tanya pasal beras, dia macam cakap, oh kalau dekat Kedah tu sawah padi semua dia nak buang dah, nak jadikan tapak perumahan macam whatever. Lepas tu semua orang kena jawab. So macam apa kepentingan sawah padi, what is the importance and how can we kekalkan tanaman padi semua tu and the importance kan. And then so macam akak last jawab, so semua orang dah rampas jawapan yang sama. So kita jawab je lah, macam akak tidur sikit jawapan orang sebelum tu, dia macam cakap pasal hydroponics and benda kita dah belajar guna biologi kan. So macam ni nak still tanam that padi semua tu je. Dia macam tu lah. And then orang jawab padi and beras penting sebab it is our makanan ruji. So dia macam basic lah, dia macam common knowledge. So it's not really betul-betul academically, scientifically semua tu lah. Dia macam common knowledge je. Benda yang korang fikir kejap and then okay, I have an idea what to jawab soalan ni. Macam tu lah. So and then macam tu je, dia punya the soalan are very simple. Taklah macam Ilham punya tu, kira macam biasa je, senang sikit lah. Lepas tu dia macam tu je lah. And then I had an extra question. Dia tanya pasal what do you think about National Day? So korang fikirlah, pasal kan ada Cyber Merdeka tu kan, yang benda punya puisi tu. So korang what is the kepentingan of Hari Merdeka? So Hari Merdeka penting untuk macam korang tahu lah kan. So macam tu lah, dia punya basically the questions are simple and you can answer by just fikir common sense, common knowledge macam tu je. Macam tu je lah, aku tak dapat pun scholarship tapi just nak cerita pengalaman interview. It was fun, it was a memorable lah kira macam tu. Macam tu je lah, I think you should prepare beforehand untuk what you want to talk about and about yourself. Macam apa yang korang kena kenal diri korang. Yeah, that's all. Alisha ada ke? Okay. Okay, thanks Idina. Tak apa, walaupun tak dapat scholarship, at least terpilih pergi interview pun cukup hebat dah. Alright, kita pergi next. Alisha ada Alisha? Alisha? Hai, Assalamualaikum. Dengar suara tak? Dengar. Tak dengar kuat sangat Okay, sebab boleh kat teruskan. hospital. Okay, Tak apa. basically akak ada pengalaman dengan 4 interview. First tu Shell Scholarship. Yang kedua Yayasan Khazanah. Yang ketiga Yayasan Tenaga Nasional. Dan yang terakhir sekali tu JPA. Untuk JPA ni akak mohon 2 scholarship. Satu tu JPA MARA dan lagi satu tu JPA program khas lepasan SPM dalam negara yang untuk 9A+ tu. And akak mulakan dengan JPA boleh? Yang JPA ni pengalaman akak macam lebih kurang sama je dengan Aisyah dan juga Kak Idina. Dia ada 2 session, satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris. Yang bahasa Melayu tu dia macam lebih bebas sikit lah. Bahasa Melayu soalan akak basically is about myself, my interest, my hobbies, what do I do during leisure time. Dia semua macam tu. Dia macam tentang diri kita sendirilah, dia nak tahu lebih mendalam tentang diri akak. Tapi kalau yang bahasa Inggeris tu, it was more about current issues. Dan tema akak waktu tu ialah innovation, science and technology during the COVID-19 pandemic. So akak kena jawab dalam bahasa Inggeris lah. And soalan dia ditanya dalam bahasa Inggeris dan jawab bahasa Inggeris. Tapi macam akak kan ada extra time tau. So interviewer tu dia macam bagi extra question lah. And extra question akak dia macam tanya soalan simple tapi nak jawab tu macam macam tu kan. Soalan dia on a scale of 1 to 10, describe your stress level right now and describe how do you cope with your stress. Macam tu.
So adik-adik kena jadi macam jawab dengan tenang semua tu lah. Waktu jawab tu, adik jangan conquer sangat tau. Sebab nanti dia akan berkumpulan yang JPA tu. So macam rasa Ilham pernah cakap kot, jangan jadi macam dominating sangat dalam group tu. Bagi peluang untuk orang lain. Contoh macam akak kan, akak waktu first tu, akak selalu jadi orang first untuk jawab soalan. Tapi bila akhir-akhir tu, akak bagi peluang untuk orang lain pula. Sebab tak nak nampak yang kita ni selfish sangat lah. Kena tunjukkan cooperation juga terhadap orang lain, okay? And interview akak yang lain, Shells. Yang Shells ni dia video on demand tau. Dia soalan tu sebenarnya dalam bentuk video dan kita kena jawab pun dalam bentuk video. Tapi video tu dia bagi masa. Soalan tu dalam bentuk video tu ada overlaying question lah. Dia akan tanya soalan berlapis-lapis dan adik-adik kena jadi alert. Dan untuk menjawab soalan tu, adik-adik diberi masa selama 30 saat. 30 saat tu untuk berfikir dan 60 saat tu untuk menjawab. And adik-adik kena menjawab pun dalam bahasa Inggeris jugalah. Make sure adik penjawapan tu concise dan juga compact serta menjawab soalan yang ditanya. So basically untuk Shells lah, tapi akak tak lepas pun sebab dia sangat-sangat mencabar. Lepas tu untuk soalan Yayasan Hazanah yang akak punya interview, dia competency based question. So soalan yang ditanya tu based on kita punya skills, kita punya experience yang macam Kak Edina Zahira cakap tadi kan. Macam strength and weakness, semua tu lah. Tapi kita kena menjawab tu dalam, kalau boleh lah akak cadangkan, dalam flow yang tersusun dan struktur yang menarik. So akak menggunakan teknik STAR. Teknik STAR ni, S tu merujuk kepada setting. Macam background incident tu lah. Macam latar tempat, latar masa, latar situasi, semua tu lah. And then T tu merujuk kepada task. So apa cabaran adik-adik waktu tu? Apa problem yang adik-adik hadapi waktu tu? And ada A tu pula merujuk kepada action. Tindakan apa yang adik-adik ambil dan apa usaha adik untuk membanteras problem yang arise from the situation. So last sekali ialah R tu merujuk kepada result. Result tu ialah apakah insiden yang berlaku selepas tu. Adakah ada pembaharuan, adakah ada penambahbaikan, macam tu lah. Contohnya macam, contoh adik-adik Badar kan. Adik-adik kemas surau. So mungkin 2 minggu pertama surau tu kotor. So minggu ke-3 dan ke-4 tu surau menjadi bersih. Macam tu. Tak pun jumlah pelajar yang lewat jumlah pelajar 10 ke 6 ke 10 ke 2 ke. Dengar ke? Okay. So, interview yang seterusnya, akak pergi YTN. YTN ni alhamdulillah lah, dia berjalan dengan lancar. Sebab waktu tu memanglah akak nervous tau sebab YTN kot. Tapi apa yang akak buat waktu tu ialah akak cuba bayangkan diorang ni macam makcik-makcik dan pakcik-pakcik dekat kafe. So kita boleh macam kancing dengan diorang dulu lah. Waktu first tu macam tanyalah, how are you? Macam tu kan, macam masuk-masuk kan. Hello, assalamualaikum, semua tu. Lepas tu how are you? You okay semua tu kan. Lepas tu baru dapat macam aura, budak ni sebenarnya peramah macam tu lah. Lepas tu dalam interview tu pula, kalau boleh banyakkanlah sebab interviewer ni dia nak tahu waktu akak punya interview tu dia waktu petang. So akak rasa macam maybe petang ni, maybe aku ni interviewee yang ke-5, ke-6 semua tu, maybe dia dah penat dan so aku kena tunjuk aura yang positif, aura yang menenangkan supaya dia orang tak rasa macam budak klise macam tu. Okay. Lepas tu waktu akak interview untuk YTN tu, dia tanyalah soalan berkaitan dengan interest akak minat bidang apa, akak ni minat sebab apa, akak ni nak jadi apa, long term goal, short term goal dan juga current issues yang berlaku lah. So waktu tu akak sebelum interview YTN, akak ada baca surat khabar tau. Akak memang carilah one by one semua berkaitan dengan YTN, TNB, apa yang TNB buat, projek apa yang TNB jalankan sekarang, berapa projek tengah berlaku, semua tu. Sebab nanti adik-adik akan
masukkan juga maklumat-maklumat tu dalam hujah adik-adik bila soalan tentang current issues diutarakan. And kalau soalan macam tentang diri sendiri, apa yang akak buat waktu YTN tu, akak banyak masukkan akak banyak masukkan story tentang diri akak, macam daripada mana minat akak datang semua tu lah. Macam akak kan, dia tanya, betul ke awak minat bidang power engineer? So apa yang akak buat, akak macam terangkanlah akak betul-betul minat. Akak memang nak jadi power engineer. Akak terangkanlah daripada lagi saya memilih diri. Dan kenapa saya memilih diri, memilih kecil, lab engineering dulu lagi saya naik. Lepas tu akak macam ceritakan inovasi-inovasi yang akak pernah buat satu ketika dahulu. Dan akak terangkanlah macam mana akak boleh contribute back to YTN and TNP dan yang akak sumbangkan kepada organisation tu. Akak macam terangkanlah kepada akak apa yang akak boleh buat kepada komuniti dan Malaysia untuk meningkatkan inovasi terkini macam tu. So adik-adik memang kena justifikasikan setiap jawapan adik-adik tu sebab YTN ni dia nak tengok cara kita menjawab soalan. And dalam current issue dan on video kita. And contoh-contoh scholarship lain yang minta video ialah JPA. Macam JPA pun ada minta video juga. Dan dalam video tu kalau boleh tunjukkanlah yang adik-adik memang energetic throughout the whole video sebab takkanlah interviewer nak tengok video tu tiba-tiba dalam tu macam Assalamualaikum. Saya Isha. Tak nak macam tu dia macam tanpa bosan. Cuba make sure yang dalam video tu adik-adik kelihatan cantik macam Assalamualaikum, saya Aisyah macam tu. Tapi make it formal lah, make it formal supaya interviewer tu tak rasa macam alah budak ni tak ada semangat lah, dia ni nak sebenarnya macam tu lah. So okay, aku rasa tu je sebab yang buat marah ada interview last ini ke tak ada nombor-nombor semua tu lah. Okay, thanks Alisha. Agak lag sikit tadi, tapi bolehlah dengar. Alright, sekarang kita teruskan ke Q&A session Okay, ada soalan nak tanya? Ada 4 panel ni. Boleh tanya soalan. Okay, Iqbal. Cakap kat depan. Cakap lah. Abang, kakak, apa? Saya soalan lah. Tanyalah. Bila contoh yang saya pasti semua manusia akan buat silap juga kan. Jadi bila kita contoh ditanya soalan yang kita memang tak boleh nak jawab, benda yang kita luar daripada kita punya pengetahuan lah. Jadi macam mana nak kita nak keluar dari situasi itu ataupun kita nak bagi situasi okey balik lah. Jadi macam mana nak katakan lah. Kalau akan nak jawab boleh? Okay, boleh. Boleh. Jawab. Jadi banyak cara tau nak jawab soalan yang kita tak tahu. Okay, kalau kita betul-betul tak tahu,
biasanya jujur lah, macam akak dia tanya tahu soalan yang memang akak tak tahu. Dia tanya tentang soalan akta berkenaan dengan Paris Agreement yang akta seluruh dunia tu, and dia tanya berapakah persentage carbon dioxide yang telah dikurangkan pada masa kini, tahun ni. So akak rasa macam susahnya, tak tahu. Padahal sebelum tu akak ada research kat internet dan tak ada pun data terkini. Data yang paling terbaru pun 2018 macam tu. So apa yang akak cakap ialah, sorry sir, actually I have some problem memorizing with numbers lah. Macam tu lah. Tapi korang janganlah macam, sorry sir, I don't know, macam tu lah. Korang kena macam ada diplomasi sikit. Korang kena ada diplomasi lah macam, sorry sir, actually I don't have a good memory with numbers. But I do know korang kena, walaupun macam ni, korang ada weakness tapi korang kena overcome balik lah. Kalau korang tak ingat nombor, maybe korang ingat teori, maybe korang ingat konsep. Macam tu. Okay. Lepas tu, certain soalan pula, korang macam tahu kan tapi macam tak confident. Betul ke? Betul ke macam tu kan? So maybe korang boleh cakap macam ni kot. Macam akak pun tak tahu juga kadang-kadang tau. So akak jawab macam ni. Okay, so actually I don't have a deep knowledge about these current issues. But I will try my best to answer this question based on my limited knowledge. So if I have something wrong during my conversation, please correct me, okay? Macam tu lah. So korang kena ada diplomasi macam tu. Sebab dalam interviewer ni nak tengok cara kita berkomunikasi dengan orang lain. So kalau kita tak tahu, kita akan jadi macam emotionally disturbed ataupun kita ni macam mampu cover balik the conversation. Kita ni mampu keep the conversation going and jaga hati orang lain. Macam tu lah. So kalau korang macam, macam akak cakap lah, kalau korang macam tak yakin, make sure korang cakap lah sebenarnya pengetahuan saya terhadap isu ini agak terbatas. Jadi saya akan cuba sedaya upaya untuk memberikan pendapat saya, apa yang saya fikirkan. Tapi kalau ada di mana salah silap saya meminta jasa baik tuan ataupun puan untuk membetulkan kesalahan saya. Macam tu contoh dia. Okay. And adik-adik bagilah jawapan yang paling bernas. Okay. Dan sebelum tu, kalau sebelum interview tu, please baca surat khabar and current issue sebab sangat-sangat penting. Lagi-lagi kalau JPA sangatlah penting current issues tu. Kalau YTN, TNB semua tu soalan yang ditanya based on inovasi. And soalan berkaitan inovasi ni pula kalau boleh memang kena green technology lah. Sebab strength TNB sekarang ni ialah pada green technology. Dia punya teknologi hijau yang digunakan untuk mengurangkan penggunaan petroleum semua tu, macam kincir angin, macam solar farm kat Melaka yang baru tu. Maybe adik-adik boleh guna idea tu untuk ceritakan kepada interviewer lah. So maybe dia orang akan rasa macam, oh budak ni tahu perkembangan TNB, bagus, sangat menakjubkan. Macam tu lah. Dia rasa macam kita, actually kan kalau boleh adik-adik kena bagi satu idea yang akan menimbulkan persoalan kepada interviewer tu, macam, oh ya ke? Oh menarik idea kamu, macam tu lah. Sebab akak banyak bagi idea yang berkaitan dengan inovasi tau. So akak yang masuk ke sains, so akak memang kaji dululah berkaitan dengan greenhouse effect, green technology, inovasi terkini dan juga benda-benda berkaitan dengan bidang tu. Sebab ingat kalau adik-adik minta satu bidang tu, expect the question is about the field. Sebab memang dalam mana-mana scholarship pun soalan akan berdasarkan bidang yang adik-adik pilih. So expect that question, okay? So adik-adik jangan tentukan minat juga. Okay, masa mencemburui kita sebab cikgu yang next class ni dah sampai. Okay, jadi tak apa, nanti saya akan kumpul soalan kalau ada. Nanti kita akan serahkan pada kamu lah untuk jawab. Okay, alright, thanks a lot. Terima kasih. Bye. Bye. Belajar elok.